ونتوب إليه ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإن تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati dan saya kasihi Tuan Muhsin Majlis, seluruh kepimpinan pelajar, Tuan Pengarah Ali Azfar Ali yang handsome, yang belum kahwin lagi lah, dan seluruh sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua sihat ke pagi ni? Alhamdulillah, masya-Allah. Moga-moga iman kita sihat seperti mana jasad kita sihat, insya-Allah. Alhamdulillah. Ini kali pertama Al-Faqir datang di bumi yang bertuah, lagi diberkati. Uniza di Terengganu Darul Iman. Moga-moga ini juga sebab untuk Al-Faqir menambahkan iman, mengambil istifadah daripada antum semua, dan moga-moga pertemuan kita pada pagi Jumaat pada bulan yang penuh berkat di tempat yang penuh bertuah ini menyebabkan Allah Ta'ala redha kepada kita, dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangga dengan apa yang kita buat, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan daurahkan dalam tempoh sehari setengah ni lah, insya-Allah. Jadi kitab ni berkaitan dengan sejarah-sejarah solat lah. Jadi saya tulis buku ni dalam tempoh 2 minggu, tak ada kerja apa, duk baca-baca kitab. Tu ada sahabat minta, "Ustaz, ceritakan sikit kenapa sujud 2 kali?" Kita pun sambil-sambil baca, terjemah sikit, tiba-tiba jadi kitab. Kan? Jadi sebabkan tak ada kerja apa, baca buku, lepas tu muntahkan baliklah hasil daripada pembacaan. Jadi datang pula tempat, masya-Allah, semua ni penuntut ilmu lah. Kalau toreh ni keluar kitab, tak keluar darah. Takut saya ni. Daurah tempat-tempat tak pernah bawa bini. Hari ni bawa bini. Bawa anak isteri sebab takutlah nak berjumpa dengan penuntut ilmu ni, masya-Allah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kitab ni hasil daripada pembacaan yang saya kutip daripada kitab-kitab, kemudian saya muntahkan baliklah dalam kitab ni, insya-Allah. Ini datang untuk mengambil istifadah sebenarnya daripada antum semua. Dalam kitab ni kita akan tengok bagaimana sujud kita 2 kali, apa solat yang mula-mula Nabi buat, kenapa subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 3, isyak 4. Kenapa disebut nama Nabi Allah Ibrahim, tak bolehkah sebut nama Nabi lain? Kenapa selawat diletakkan di hujung solat? Kalau selawat itu baik, kenapa tak diletakkan di awal-awal solat? Kemudian kita akan tengok berkenaan dengan larangan yang Nabi larang, jangan tiru seperti mana binatang dalam solat. Pertamanya saya minta maaf lah, saya tak boleh nak cakap Terengganu lah. Kedah ni piau punya lah. Lahir kat Kedah, kahwin dengan orang Kedah, membesar di Kedah, berhijrah je ke Selangor. Boleh nah, insya-Allah nah. Kalau tak jelas apa, translate lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok secara ringkas, insya-Allah, pada muka surat mukadimah dahulu ni. Ni dalam guru kami pesan, apa-apa saja kitab yang dapat, jangan tengok kepada isi kandungan, terus tengok kepada mukadimah dahulu. Kan? Jadi kerana dalam mukadimah ni ada perkara-perkara penting yang ingin disampaikan. Cuma saya baca sedikit saja. Pada muka surat yang pertama, mukadimah tersebut diceritakan bahawasanya dalam satu hadis, kan? Perkara pertama yang Allah Ta'ala akan hisab kita ialah solat. Kan? Ini amalan kita ni juga dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula sekali amalan dia hisab, ialah berkaitan dengan solat. Ada benda lain yang dihisab oleh Allah Ta'ala, seperti mana harta. Harta kita ni ada 3. Ada yang haram, ada yang syubhat, ada yang halal. 3 harta ni mana yang akan dihisab oleh Allah? Kita ada harta haram. Bahagian harta ni 3. Haram, syubhat, halal. Harta yang mana akan dihisab oleh Allah? Ni kata Habib Zain bin Sumait, harta yang halal akan dihisab. Maka sebab tu orang-orang fakir Nabi sebut dalam hadis,
mereka akan masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya, sama dengan setengah hari di akhirat kelak. Kenapa tidak ada harta yang dihisap? Kalau harta yang haram akan diazab oleh Allah. Manakala harta yang syubhat akan dicela oleh syarak. Harta yang halal akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baju kita beli halal, tudung beli halal, labuci tu semua tu halal belaka, kan? Tapi apa tujuan kita ni? Sebab tu masa nak beli ada niatnya, insya-Allah. Niat gunakan untuk lillahi ta'ala. Maka begitu juga Nabi sebut dalam ni, perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala, Allah nak tengok ialah amalan kita ni berkaitan dengan sembahyang kita ni, sembahyang fardu kita. Kalau sembahyang fardu kita ni cantik, comel, tertib semua, masya-Allah, maka akan ditulis sebagai yang sempurna. Tapi kalau tidak sempurna, Allah Ta'ala yang maha mengetahui beritahu, wahai para malaikatku. Sedang Allah dah maha mengetahui dah. Tengoklah kepada sembahyang sunat hamba-Ku. Kalau ada sembahyang sunat, maka ambil sembahyang sunat, tambahkan dalam sembahyang fardu. Maka sebab tu ulama pesan jangan tinggal sembahyang sunat ni. Kena pujuk hati. Nanti sampai bab serta bab sembahyang sunat pula, insya-Allah. Baik. Itu secara mukadimah lah. Cuma saya nak pesan, mana-mana kitab yang lain kena baca mukadimah. Di situ ada rahsianya. Kita ni tak baca tak apa. Baik, kita tengok terus pada muka surat 1, insya-Allah. Kita nak bincang sikit berkenaan dengan bab wuduk dahulu, insya-Allah. Kemudian baru masuk bab solat. Suara saya di belakang clear ke? Bukan sedap? Sedap lah. Okey guys ni? Clear? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 1 nah. Solat terbaik bermula dengan wuduk yang terbaik. Perelokkanlah wuduk kita kerana ulama menyebut man ahsanal wudu'a ahsanas salata wa man ahsanas salata ahsanallahu umura dinihi wa dunyahu. Barang siapa yang menyempurnakan wuduk, syarat dia wuduk bagi sempurna. Apa kesannya? Nescaya akan baik solatnya. Kalau nak bagi sembahyang kita ni elok, maka sempurnakan wuduk. Wuduk jangan bagi cincai. Bahasa Kedah tu lah, sini bersama kan. Jangan buat lebih kurang dengan wuduk ni. Sempurnakan wuduk kita. Barang siapa yang baik solatnya, Allah akan memperbaiki urusan agama. Kalau kita jaga Allah, yang pertama Allah pelihara iman kita ni, insya-Allah. Satu. Yang kedua, dan dunia ni, kalau kita jaga Allah, semayang pada awal waktu, jaga semayang bagi elok, urusan dunia ni insya-Allah akan dipermudahkan oleh Allah. Itu kesan jaga semayang. Kesan jaga semayang, solat kita, urusan dunia kita ni dipermudahkan oleh Allah. Kalau mengaji, insya-Allah cepat dibukakan futuh. Kalau ada urusan, dipermudahkan urusan. Kalau ada rezeki, diluaskan rezeki. Kalau ada keluarga, dipelihara keluarganya tersebut. Ini kesan kalau sembahyang yang baik. Jadi sebab tu perkara pertama ni hisab ada makna tersiratnya. Ini saya ambil daripada kalam Habib Zain sebenarnya. Kalam Habib Zain bin Sumit, hafizahullah taala wa ra'ah. Yang dikatakan menyempurnakan wuduk itu ialah berwuduk dengan melaksanakan adab dan sunat-sunatnya. Jangan hanya berpada dengan wajib, tapi tambah sekali adab, tambah sekali sunatnya. Apa adabnya? Antaranya berusaha menghadap ke arah kiblat. Ini yang terbaik. Jadi tak ramai yang ambil wuduk dia berusaha dirinya menghadap ke arah kiblat. Maka kita penuntut ilmu ni selalu kena kaitkan diri kita ini apa saja amalan dengan kehidupan dengan baginda Nabi SAW. Nabi ambil wuduk, Nabi menghadap ke arah kiblat. Kalau boleh lah, itu yang terbaik. Tidak bercakap-cakap ketika berwuduk. Ni masa wuduk duk menyembang. Semalam contoh Korea, Hindustan macam mana? Tak payah tengoklah, geli contoh tu. Contohlah, nasi biryani semalam okey tak kedai dia? Masa wuduk tak payah sembang. Kurangkan menyembang kalau boleh. Ataupun tak boleh sembang terus. Hanya menggunakan sedikit air. Kerana baginda Nabi SAW hanya mengambil wuduk sebanyak secupa air sahaja, yang bersamaan dengan 500 ml lebih kurang, ataupun sebagai lagi sebut 575 ml. 500 ke 600 ml lah. Jadi ini satu cupak lah. Ini saya bawa sikit ni, khazanah daripada bumi Madinah Al-Munawwarah ni. Selalu saya tunjukkan. Ni dipanggil apa ni? Cupak Nabi. Nabi kalau makan sehari banyak ni je. Kita makan sehari banyak mana? Lebih pula kan? Nabi kalau makan, Allahu Rabbi, sikit je. Sehari banyak ni. Kalau untuk ambil wuduk banyak ni je. Sama dengan 2 botol tu. Kalau untuk mandi wajib 4 kali ni. 1, 2, 3, 4. Sama dengan 1 gantang.
Sama dengan berapa? 1.5 liter lebih. Ni untuk mandi wajib. Ustaz, macam mana Ustaz mandi wajib 1.5 liter ya? Kami tak boleh bayang. Sebab apa? Sebab banyak membazir. Maka di sini Nabi nak beritahu kata apa? Tempat-tempat yang diuji dengan ketiadaan air, maka tidak ada masalah. Kita hari ni dah jelas, kan? Nabi ambil uduk banyak ni je. Jangan bazirkan air ketika mana beruduk. Orang yang mana buka paip air dengan kuat, dia akan ambil, terkejut saya. Dia akan ambil uduk dengan cara cincai ya. Tapi kalau kita buka air sedikit, kita akan lebih berhati-hati, kita akan gosok, kita akan macam-macam. Kan? Kita ni dengar ilmu kata para ulama dalam kitab Al-Anwar Al-Lami'ah, ilmu yang kita dengar usahakan untuk nak beramal insya-Allah. Walaupun sekali dalam seumur hidup. Jadi kita ni insya-Allah jangan bazirkan air. Ada orang buka pilih air macam buka pilih bombong, kuat betul. Kan? Pernah dengar nama Pak Teh Isa? Mahang di Kedah. Allah yarhamdah. Pak Teh Isa ni masa nak ambil uduk, dia pun ada sifat malu dengan Allah Ta'ala. Masa buka pilih air tersebut, dia letak ni bekas. Orang tanya Pak Teh, kenapa letak bekas bawah ni? Saya malu dengan Allah. Kalau Allah tanya saya nanti di akhirat kelak, kenapa engkau bazirkan air ketika beruduk? Saya tidak ada jawapan. Allahu Akbar. Maka bekas lebihan uduk tu buat apa? Ambil buat siram pokok pula. Ni masa nak ambil uduk lagi ada malu dengan Allah Ta'ala ni. Masya Allah Rabbi. Ni malunya ni iman, dia berdasarkan iman. Jadi masa satu hari, cerita panjang tak apa, cerita sikit lagi. Dalam orang beli buah rambutan kepada Pak Teh Isa Mahang ni, kupas dia pun pegang je dalam kereta ni, pegang je. Driver dia tengok, kenapa tak makan? Tak makan ke buah rambutan? Saya makan, kan? Sampai di rumah baru dia makan. Ditanya kenapa? Saya ni malu dekat Tuhan. Kalau Allah tanya saya, kenapa kamu makan ketika mana kereta bergerak? Saya tidak ada jawapan. Ini bab malu dengan Tuhan ni panggil. Kan? Jadi masa ambil uduk pun kena ada perasaan malu dengan Allah Ta'ala. Jangan bazirkan air ketika beruduk. Terus kita tengok pada muka surat yang kedua. 9.30 ha? Masya Allah. Kita mula bagi apa tadi? 9. Makna tersirat ketika beruduk, sebenarnya kita mengambil uduk bukan semata-mata untuk membasuh anggota tertentu sahaja. Akan tetapi ambillah dengan penuh tertib, kerana terdapat padanya makna tersirat yang diharapkan. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disyariatkan beristinja. Apa maksud istinja? Istinja yang paling terbaik kita menggunakan batu. Kalau tidak ada batu, maka kita gunakan benda-benda yang kesat, seperti mana tisu ke, kertas pasir ke, darah pula kan. Jadi batu yang terbaik. Sepanjang hidup ni pernah guna batu okay, niatkan insya-Allah. Hari ni kita dengar faedah. Niatkan nak beramal insya-Allah. Itu tujuan mengaji. Tujuan mengaji ni bukan aja banyak, lepas tu P Q R tak. Tujuan mengaji nak beramal. Iqtida'ul ilmi al-amal, seperti mana Al-Imam Khatib Syarbini menyebutkan demikian. Jadi dengar faedah yang terbaik tentang istinja, yang paling terbaik menggunakan batu. Kalau tidak ada batu, maka memadai dengan air sahaja. Maka kita guna air sekarang ni. Yang belum menggunakan batu, niatkan insya-Allah. Disyariatkan beristinja itu untuk bersama dengan hurul ain, bidadari syurga. Ini bidadari ni untuk siapa? Nah, untuk siapa? Untuk lelaki. Jangan marah ibu-ibu di belakang. Muslimat di belakang jangan marah. Muslimat di belakang dapat apa nanti di akhirat kelak? Kalau orang lelaki dapat bidadari, orang perempuan dapat bidadara tidak ada. Jangan berangan je. Orang perempuan akan dapat seperti mana apa yang mereka sukalah, perhiasan-perhiasan, emas, perak, permata, belian, polistrin, plastik, semua yang bentuk perhiasan tu dapat kepada orang perempuan dan akan jadi ketua bidadari insya-Allah. Membasuh pergelangan tangan untuk menjamah hidangan syurga. Berkumur-kumur itu untuk bercakap dengan Tuhan sekalian alam. Memasukkan air ke dalam hidung untuk mencium haruman syurga. Membasuh muka untuk melihat zat Tuhan yang maha mulia. Jawapan orang mengaji, kalau orang tanya apa nikmat yang paling agung dalam syurga,
mereka akan menjawab dapat melihat zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Bagaimana? Wallahu a'lam. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah, tanya bagaimana. Nanti baru tahu. Jadi itu nikmat yang paling agung, jawapan orang yang mengaji. Jawapan nikmat yang kedua yang paling agung dalam syurga ialah dapat melihat dan duduk dekat dengan Nabi SAW. Jawapan orang yang tak mengaji ataupun tak pernah dengar, dia akan jawab apa nikmat dalam syurga? Bidadari je. Tapi orang yang dapat nikmat ni macam mana? Dia akan sebut nikmat apa dalam syurga paling hebat? Nikmat dapat melihat zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Allah Ta'ala sebut, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah-wajah orang beriman nanti masya-Allah berseri-seri. Kenapa? Ila rabbika nazirah. Kerana dapat melihat zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kita untuk kita dapat melihat zat Allah Ta'ala yang maha mulia. Maka para ulama sebut, ada orang yang dapat lihat zat Allah ini setiap saat. Ada orang dapat lihat setiap hari. Ada orang dapat melihat setiap masa. Ada orang seminggu sekali. Ada orang sebulan sekali. Ada orang setahun sekali. Maka diukur bagaimana kita kenal Allah Ta'ala di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dalam tafsir Ibn Abbas menyatakan ay liya'rifun. Kata Ibn Abbas, liya'budun ay liya'rifun, untuk kita kenal Allah Ta'ala banyak-banyak. Maka dekat dunia ini Allah cipta kita untuk apa? Untuk kita nak kenal Allah banyak-banyak. Bila kenal Allah, baru dapat beribadah dengan terbaik. Membasuh tangan hingga ke siku untuk dipakaikan gelang-gelang syurga. Orang lelaki dekat dunia tak boleh pakai gelang, dekat syurga boleh sebelaka. Arak pun boleh minum. Menyapu kepala untuk dipakaikan mahkota dan iklil seperti kain syal. Gelang, semua perhiasan ni, kata para ulama, kalau ahli syurga pakai, kalau seorang sahaja ahli syurga tengoknya, maka mukanya akan bertambah seri. Bayangkan berapa banyak ahli syurga ni. Yang Nabi sebut, setengah daripada penduduk ahli syurga daripada umat Nabi Muhammad SAW. Ramai sungguh. Kalau ramai yang tengok kita ni, maka bertambah seri lah. Bertambah putihlah muka kita dalam syurga kelak. Ini nikmat syurga tak pernah habis. Membasuh kedua telinga untuk mendengar kalam Tuhan sekalian alam. Membasuh kedua kaki untuk berjalan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikhususkan 4 anggota wajib ketika berwuduk? Rukun wuduk ada 6, kita sedia maklum. 2 kering, 4 basah. Kenapa 4 saja wajib basuh? Kenapa tak 5 yang wajib basuh, 6 wajib basuh? Kenapa 4 saja? Jawapan yang paling kemas sekali, Allah suruh. Tengok Quran tu, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah. Pertama, faghsilu wujuhakum. Kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Ketiga, wamsahu biru'usikum. Keempat, wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi 4 anggota sahaja yang wajib kita basuh. Jawapan yang pertama sebab apa? Allah yang suruh. Ni paling kemas sekali lah. Ni kalau orang tanya kan, kenapa uduk kena wajib basuh 4? Allah yang suruh. Itu paling tepat sekali lah. Jawapan paling kemas sekali yang tu. Jawapan yang lain, juga terdapat maksud tersirat yang lain, antaranya ketika di syurga. Nabi Adam AS mendekati pohon di syurga. Pokok apa ni? Pokok apa ni di syurga? Pokok apa nama dia? Kita selalu panggil pokok yang Allah larang tu pokok khuldi. Tapi itu bukan nama dia. Khuldi itu maksudnya pokok. Apa maksud khuldi? Khulud, pokok yang kekal dalam syurga. Maka ulama bincang pula pada nama pokok ni. Ada yang kata pokok ni namanya pokok mihnah, iaitu pokok ujian. Ada yang sebut pokok ni pokok zaitun. Ada yang sebut ni pokok anggur. Diceritakan Nabi Adam ketika turun dari syurga dipakaikan daripada daun pokok zaitun. Ada pokok zaitun, ada yang sebut pokok anggur. Sehingga kan para ulama sebut, sesiapa yang bermimpi, dalam mimpinya jumpa pokok anggur ataupun pokok zaitun, maka dia akan diuji dengan ujian yang sangat berat. Maka lepas ni nak mimpi pokok lain, pokok durian ke, pokok ros ke, rafflesia ke, insya-Allah ujian dia ringan sikit. Jangan mimpi pokok anggur ataupun zaitun, kerana ujian dia berat. Pilih mimpi dia insya-Allah. Mana dia tak? Nabi Adam AS mendekati pohon di syurga dengan wajahnya, lalu mengambil buah tersebut dengan tangan baginda. Lalu setelah selesai, baginda berjalan dengan kaki sambil meletakkannya di atas kepala, kerana menyesal akibat terambil buah yang dilarang itu. Maka dengan ini Allah memerintahkan agar 4 anggota tersebut dibasuh bagi menghapuskan dosa-dosa kita sebelum kita menghadap Allah Rabbul Jalil. Di sini Allah nak beritahu,
Seolah-olah wahai manusia, 4 anggota inilah yang paling banyak kamu buat salah. Tangan, kaki kamu basuh muka. Yang muka ni ada mulut ni nak popek tak habis-habis. Kan? Cakap bab orang tak habis-habis. Kan? Habis basuh mulut, Allah Taala nak bersihkan lidah kita ni. Kita basuh bulat mata. Duk scroll tak habis-habis ni. Nak tengok siapa menteri kabinet, tengok pula gambar-gambar yang lain. Kan? Kemudian basuh telinga. Telinga ni kadang-kadang mendengar mengumpat dengan fitnah dan sebagainya. Basuh kepala, dalam kepala ni ada pemikiran. Kadang-kadang pemikiran ni banyak buruk sangka dengan Allah. Kan? Allah Ta'ala buat tak pernah tak elok, semua elok. Tapi manusia ni semua nak elok. Kan? Sebab tu akidah sunnah wal jamaah dia, yang baik sandarkan kepada Allah, yang buruk sandarkan untuk diri kita ni. Maka ni falsafah wudu. Apa falsafah wudu? Allah nak bersihkan dosa-dosa kita ni. Dosa mulut kita, dosa mata kita, dosa telinga kita. Semua anggota zahir ni Allah nak bagi bersih dulu. Sebab tu dalam kitab Penawar Bagi Hati, tajuk dia nak jaga hati. Tapi Syekh Abdul Qadir Mandiri sebut cerita bab apa dulu? Bab mata dulu. Seolah-olah nak bagi kita kalau mata kamu tidak dapat jaga, yang lain pun tak dapat jaga. Cerita nak tajuk jaga hati. Tapi cerita bab mata, bab semua tujuh anggota yang zahir dulu ni. Nabi kita kata kalau anggota zahir ni insya-Allah bersih, hati pun boleh bersih. Semua punca daripada hati. Dari mata turun ke hati. Ni bahaya. Ni falsafah wudu ni dia. Allah nak bersihkan dosa-dosa kita. Betul, untunglah orang-orang yang sentiasa berwudu. Kerana dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya muka surat 4. Saya syarah ni panjang sangat ke, nak kena pendek sikit ke, laju sangat ke macam mana? Panjang sangat saya sikit-sikit dah. Okey kan? Kalau panjang sangat saya nak pendekkan insya-Allah. Antara hikmah lain dikhususkan 4 anggota tersebut kepada umat Rasulullah SAW ialah untuk membezakan dengan umat-umat yang lain. Sebagian lagi sebut untuk Nabi nak bagi kenal kita ni. Maka dia antara ditanya kepada guru kami Habib Mustafa Al-Hadar, Habib, macam mana nak buat bagi Nabi kenal kita? Tu dia, masya-Allah. Ada soalan nak bagi kita kenal Nabi. Ada soalan nak bagi Nabi kenal kita macam mana? Antara yang ni. Yang disebut dalam satu hadis di sini, seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, macam mana Tuan kenal umatmu nanti di akhirat kelak?" Maka Nabi beritahu, "Tidakkah kamu melihat ada yang bela kuda putih? Dalam kuda putih sebut dia tanda hitam dekat kepala kuda sebut. Tuan tu kenal tak mana satu kuda dia? Kenal. Macam itulah kata Nabi SAW, aku akan kenal umat aku ini, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin. Mereka akan datang dalam keadaan ni muka ghurran. Wajib mana-mana? Gigi rambut sampai ke dagu. Ghurran ni dia lebih sikit. Atas sikit, tarik. Sebab tu basuh telinga. Telinga ni 9 kali, 12 kali boleh basuh. Basuh muka 3, basuh kepala 3, basuh telinga 3. Baik, ni dipanggil ghurran ni dia, orang yang melebihkan basuhan muka. Tarik ke atas sampai gigi rambut. Kemudian Nabi sebut muhajjalin, yang akan datang dalam keadaan muhajjalin, tangan sampai ke siku. Wajib. Maka sunat masa kita nak sapu ni sunat bagi lebih sikit. Kata Habib Hasan Kaf, sapu ni sampai ke bahu pun boleh. Bukan ambil air baru. Air yang biasa kita sapu je. Lebihkan. Kerana setiap anggota wuduk yang akan kena semua ni, semua akan jadi cahaya nanti di akhirat kelak. Tangan, kaki yang wajib sampai ke buku lali. Yang sebetulnya kata Syafi'i buku kaki. Tapi mungkin waktu tu pensyarah-syarahkan budak-budak tulis buku lali sebab dia lali kot. Sebetulnya buku kaki. Tak tahulah tu kata Syekh Fahmi lah. Syekh Fahmi Zamzam. Yang wajib je daripada jari kaki sampai ke buku lali. Kita lebihkan sedikit. Jangan sampai lutut pula. Sikit je lebih. Ini semua nak bagi cara-cara Nabi SAW nak bagi Nabi kenal kita insya-Allah. Kan? Mudah aja insya-Allah. Kemudian tengok pada muka surat yang kelima sebut, last sekali Nabi sebut apa dia? Atas sekali tu. Sesungguhnya mereka akan datang di hari kiamat kelak. Siapa mereka tu? Orang yang berwuduk. Dalam keadaan anggota badan mereka bercahaya, Allahu Rabbi, semua ni akan jadi cahaya. Sebab ni Allah Ta'ala Maha Kaya ni. Kita ambil wuduk dekat dunia, nampak dah muka tu berseri-seri dah. Masya Allah. Nak ikut tu amalan kita ni, kita mengaji macam mana? Pahala dibalas di mana? Pahala dibalas di akhirat.
Tapi ada keadaan yang mana Allah segerakan di dunia lagi. Antaranya ambil wuduk, antaranya buat baik kepada ibu ayah. Pahala nak ikut semua kutip di akhirat belaka. Kita semayang semua kutip di akhirat. Tapi ada keadaan yang Allah segerakan di dunia. Buat baik kepada ibu ayah, ambil wuduk dan sebagainya. Dan kata Nabi, dan aku menunggu mereka di kolam itu di telaga Haud insya-Allah. Siapa yang minum tidak akan dahaga buat selama-lamanya. Moga-moga kita lah insya-Allah. Sebab tu orang yang berwuduk ni Nabi suka. Kan? Kolam Haud pun suka dengan dia. Muka dia bercahaya, masya-Allah. Banyak sungguh faedah berwuduk ni. Kemudian kita tengok sikit, saya pilih-pilih ya. Ni semua berwuduk lagi ni. Ni sembahyang tak cerita lagi ni. Muka surat 6 kita tengok sikit. Antara faedah berwuduk, yang pertama, masuk mana-mana pintu syurga yang disukai. Syurga ada berapa pintu? Khilaf lah. Seorang 7, seorang 8. Berapa pintu syurga? Syurga berapa pintu? Syurga berapa tingkat? Trip sikit lah soalan. Syurga 7 tingkat, 8 pintu. Kena jelas macam tu. Neraka pula berapa tingkat? 7 tingkat. Berapa pintu? 7 pintu. Sebab tu lepas subuh, lepas maghrib, Nabi sebut jangan tinggal baca Allahumma ajirni, Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kerana neraka akan sebut, ya Allah, jauhkanlah dia daripada aku. Kita baca doa tu, neraka pun tak mau kat kita. 7 kali lepas subuh dan maghrib dalam hadis. Baik, di sini kalau tengok tajuk dia, masuk mana-mana pintu syurga yang disukai. Jadi masuk berapa? 8 pintu syurga. Ni amalan sedikit, pahala berganda. Skim cepat kaya. Buat sikit, untung banyak. Inilah umat Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis ni Nabi terang ada beberapa syarat dia. Kita tengok terjemahan dia. Ada beberapa syarat nak bagi terbuka 8 pintu syurga. Daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang dari kalian yang berwuduk, syarat pertama nak bagi terbuka 8 pintu syurga mesti berwuduk. Lalu menyempurnakan wuduk. Syarat yang kedua, wuduk mesti sempurna. Jangan cincai. Kemudian syarat yang ketiga, berdoa. Hadirin dirahmati Allah Taala sekalian, saya nak tanya, orang kita ni lepas berwuduk ramai berdoa ke ramai sembang? Kita kena membumikan balik ni kehidupan bagaimana Nabi SAW berwuduk. Nabi yang berwuduk tadi, Nabi menghadap arah kiblat. Lepas berwuduk, sebelum nak berdoa, Nabi cari arah kiblat lagi. Kalau Nabi berdoa macam mana? Nabi angkat tangan tinggi sampai riwayat nampak ketiak Nabi SAW yang putih. Ada beberapa keadaan yang Nabi angkat tangan tinggi. Kata Syekh Taha Al-Hamadi, guru kami daripada Yaman, yang pertama ketika mana hari Arafah, tinggi Nabi angkat sampai nampak ketiak Nabi SAW yang putih. Yang kedua ketika mana nak perang. Dan yang ketiga ketika mana berwuduk, lepas mana berwuduk. Maka lepas ni kita membumikan balik hidup kita ni dengan berdoa tinggi, insya-Allah. Jangan malu. Nabi tadi menghadap arah kiblat masa berdoa ni. Tangan angkat tinggi, kepala Nabi melongak ke langit. Dalam kitab Bidatul Hidayah sebut, sekalipun orang tersebut buta ataupun berdoa dalam bangunan, maka boleh buat cara macam Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kepala tengok langit, mendongak ke langit, jangan malu, insya-Allah. Ni hidupkan balik sunnah Nabi SAW yang semakin hari semakin ditinggalkan. Siapa lagi yang nak amalkan sunnah Nabi kalau bukan kita? Jadi muslimat tempat muslimat lah. Lelaki tak apa terbuka. Nabi berdoa begitu, tinggi sungguh. Kenapa ni? Nabi berdoa sungguh-sungguh macam tu. Sebab akan dibukakan 8 pintu syurga untuk dibukakan 8 pintu syurga yang dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia suka. Ni faedah ni untuk Nabi ke untuk umat ni? Nabi ni Allah. Tapi Nabi kita kata ni untuk umat sebenarnya. Bila kamu berdoa, kamu layak masuk syurga Allah Ta'ala. 8 pintu syurga yang kamu boleh masuk mana-mana yang pintu yang kamu suka. Itu doa yang saya underline, saya gariskan tersebut. Kalau terlupa doa ni pun sekalipun, kata para ulama, buat apa? Berdoa. Baca doa, mengucap lah. Panjang Ustaz tak ingat doa ni, tak apa. Mengucap. Mengucap pun dikira juga. Tu kalau kata panjang. Maka jangan tinggalkan doa selepas wuduk ni, insya-Allah. Kita membumikan balik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Seakan-akan orang yang berwuduk ini syurga sedang menunggunya. Sebab tu dibukakan pintu baginya dan bersedia membuka pintu syurga kepadanya. Sebab tu masa nak ambil wuduk ni rasa perasaan tu kena rasa seronok. Nak berdoa tu kena rasa seronok. Sebab apa? Pintu syurga dibukakan untuk kita. Ya Allah, amalan sedikit je. Setiap hari kita buat. Tapi berapa ramai orang yang berdoa. Sebab tu kita ikut daurah ni dia. Kita ikut daurah ni bukan nak kita nak beramal antaranya. Lepas nak beramal, kita nak ajak orang yang lain sama untuk beramal. Ikut sunnah Nabi kita SAW. Kan? Dan nak membetulkan apa yang tidak betul. Itu di antara faedah kita nak ikut daurah antaranya. Jadi macam tu juga. Lepas dengar azan, kena rasa seronok. Apa peluang Nabi kata apa? Siapa yang berdoa, doa lepas azan, maka layaklah bagi dia al-wasilah dan juga dapat syafaat. Siapa tak seronok dapat syafaat Nabi? Maka sebab tu orang azan dia kena seronok. Oh, alhamdulillah. Ini orang tanda orang beriman. Azan seronok. Berwuduk seronok. Sebab peluang nak berdoa. Lepas azan peluang nak berdoa. Orang kita time azan dia cepat terkejut. Zuhur dah. Asar dah. Bab lain tak terkejut. Tapi kalau bab azan tu dia cepat terkejut sungguh. Tidak? Ini kata para ulama kerana tidak ada persediaan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kalau azan dia seronok, dia tak terkejut. Sebab dia tanda dia bersedia dah. Baik. Kemudian diampunkan dan digugurkan dosa oleh Allah Ta'ala. Maka sebab tu dalam hadis ni Nabi sebut, sesiapa yang berwuduk dengan menyempurnakan, tu syarat sempurna tu. Bukan wuduk cincai, tidak. Maka akan diampunkan dosanya yang akan datang dan dosa yang telah lalu. Dosa lalu dan dosa yang akan datang. Sebab tu masa ambil wuduk, jangan hanya berpada dengan wajib. Tambahkan sekali benda-benda sunat. Bukan surat 8. Ni nak cerita bab solat teruskan macam mana? Boleh kena? Wuduk mengangkat darjat mukmin di akhirat. Jadi darjat ni apa dia? Darjat ni benda yang menaik. Syurga tu naik. Kalau neraka dipanggil darakat. Syurga darjat. Maka satu darjat ke satu darjat, satu nak pergi ke dua darjat tersebut, sebagian sebutkan bahawasanya bezanya 500 tahun perjalanan. Jadi kita nak darjat di mana ni? Darjat kita ni di dunia pun diangkat, di akhirat pun diangkat. Apa maksud darjat kita diangkat di dunia? Maksud darjat kita diangkat di dunia, orang boleh mengambil istifadah daripada kita. Orang memuji kita disebabkan kebaikan yang kita buat. Bukan kita minta orang puji, tidak. Apa tanda kita darjat kita diangkat? Kita berada di syurga yang tertinggi. Dapat duduk dengan orang-orang soleh, dibukakan hijab, diberikan rahsia. Itu panggil darjat belaka. Maka di sini wuduk ni salah satu angkat darjat kita insya-Allah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Hurairah merupakan sahabat dia sahaja yang orang Islam kasih kepada dia dan juga mak dia. Tidak ada orang Islam yang lain. Yang mana orang Islam kasih kepada dia dan mak dia hanya sekali. Hanya Sayyidina Abu Hurairah yang kata para ulama. Kenapa? Dia berdoa, ya Allah, doakanlah supaya ibu saya masuk Islam. Nabi pun doa. Dia balik cepat-cepat, tengok ibu dia dah mandi siap dah. Lepas tu ibu dia mengucap. Lepas mengucap tu Nabi doa, ya Allah, wahai Rasulullah, doakan saya dan ibu saya dikasihi oleh seluruh orang Islam. Allah. Maka tidak ada dekat dunia ni yang kasih kepada mak sekali melainkan kepada Sayyidina Abu Hurairah saja. Kita kenal tak Sayyidina Abu Hurairah? Kita tak kenal. Tapi kena ada kasih dekat dia. Kenapa? Beliau di antara mengikut pandangan ahli sunnah wal jamaah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa yang benci Sayyidina Abu Hurairah? Munafik. Siapa yang benci zaman kita ni? Syiah. Syiah cukup tak suka dengan nama Abu Hurairah. Moga-moga kita dengan nama Abu Hurairah ni timbul perasaan cinta dekat dia, kasih dekat dia. Sebab jasa beliau ni menyebarkan hadis yang terlalu banyak. Cinta Abu Hurairah tanda iman. Benci Abu Hurairah munafik. Bahawa baginda Rasulullah SAW bersabda, mahukah aku tunjukkan kepada kalian perkara yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat darjat? Jawab sahabat, bahkan ya Rasulullah. Nabi sebut ala, maka jawabnya dengan bala. Mahukah? Dalam Quran, alaisallahu biahkamil hakimin. Maka kita jawab bala. Allah tanya kepada kita, bukankah Tuhan yang maha ahkamul hakimin?
Kan? Yang paling bijaksana. Alaihissallahu bi ahsanil hakimin. Kan? Bukankah Allah yang maha paling bijaksana? Tu Allah tanya kepada kita. Kalau kita jawab, na'am. Jawapannya terkalih. Oi, tu bahasa Arab. Kan? Bukankah akulah yang paling bijaksana? Ya, betul ya Allah. Engkau yang paling tidak bijaksana. Macam tu, dia terkalih. Oi. Kalau sahabat tanya, ya Rasul, ala adullukum, mahukah aku tunjukkan kepada kalian? Sahabat jawab, na'am. Ya, kami tidak mahu. Bahasa macam itulah lebih kurang. Terkalih. Oi. Maka ala ataupun alaysa kena jawab dengan bala. Bahkan tu bala yang maksudnya sungguh-sungguh nak tahu. Baik kata baginda, sempurnakan uduk ketika keadaan sukar. Masa nak ambil uduk ni sukar waktu bila kita nak bangun tahajud subuh-subuh tu kan. Pasang aircon pula sejuk, sukar. Kan? Ini perkara yang mengangkat darjat kita ni. Al-Imam Syafi'i satu hari dia angkat dia upah oleh penjahit, tukang jahit. Tukang jahit sebab diberi upah untuk buat bagi Imam Syafi'i ni marah. Kita selalu dengar ceritanya kan. Ringkaskan saya cerita. Bila mana dijahit, sebelah kanan okey, sebelah kiri ni ketat. Imam Syafi'i ambil jubahnya, sarung sebelah kanan okey. Nak sarung sebelah kiri ketat. Imam Syafi'i kata apa? Ni akhlak. Terima kasih wahai si penjahit. Allah, kita macam mana? Luku, penampar, maki semua dah. Kalau orang buat baju kita tak elok kan. Tapi Imam Syafi'i ni akhlak, pewaris Nabi. Nama pewaris Nabi ni dia bukan hanya mewariskan ilmu, bukan mewariskan sunnah, tapi mewariskan akhlak Nabi SAW sama. Semua akhlak. Imam Syafi'i bila sebut dia buat macam tu, nak buat bagi marah ni, tapi Imam Syafi'i sebut, terima kasih wahai tukang jahit. Tukang jahit ni pelik. Wahai Imam, saya diupah untuk buat kamu marah. Kenapa engkau tak marah? Karena aku teringat hadis ni. Nabi kata berwuduk dalam keadaan sukar. Maka ketika mana aku nak buka, sukar keadaan aku. Ketika mana aku nak sarung tangan selepas berwuduk, sukar. Maka moga-moga inilah yang akan mengampunkan dosaku dan akan mengangkat darjat aku ni. Ni kata imam. Itu pun orang yang zaman sekarang siap panggil lagi. PE. Ingat adik ipar dia kot. PE. Tak ada perasaan hormat langsung. Kata Imam Abu Hunaifah, man qala al-imamu Umaymah faqad kafar. Siapa yang sebut imam dengan nada yang mempelekehkan boleh jatuh hukum kufur. Ni orang zaman sekarang ramai yang tidak beradab. Kan? Saya cerita ni kenapa? Kerana ada perasaan sayang dekat mazhab kita ni. Kerana semakin hari mazhab kita semakin dipelekehkan. Imam-imam kita dipelekehkan. Imam Syafi'i tak jumpa hadis. Kalau Imam Syafi'i jumpa hadis, dia boleh sebut luku kepala berutang. Itu marah ni. Jangan terkejut lah. Dia bila marah dia keluar habis geram. Tu orang zaman sekarang sebut macam tu kat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i tak jumpa hadis, dia akan sebut hadis ni sekali-sekali. Cukup beradab, tidak biadab dengan Imam Syafi'i. Minta maaf. Astaghfirullah. Baik, kedua, perbanyakkan berjalan ke masjid. Jadi masjid, nak pergi masjid, jalan jauh, balik jalan dekat. Tu kaedah dia. Nak pergi surau ke masjid ke, pergi jalan jauh, pusing pergi jauh sikit. Balik jalan dekat, cepat-cepat balik. Dengan lama-lama. Menunggu solat selepas solat. Inilah merupakan ribat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni yang dikatakan tunggu lepas solat macam mana? Lepas subuh dia tunggu siap dah nak tunggu sembahyang zuhur. Siapa yang mampu buat? Lepas sembahyang zuhur nak tunggu sembahyang asar, tak ramai yang mampu buat. Maka kata guru kami Syekh Yusri hafizahullah taala wa ra'ah, kalau kita tidak mampu buat begitu, maka jangan terlepas untuk kita nak niat lepas sembahyang subuh tadi. Maka niat nak tunggu sembahyang zuhur pula. Lepas sembahyang zuhur tunggu sembahyang asar. Niat nak tunggu tu. Pusing, maka kehidupan kita ni daripada adat akan bertukar jadi ibadah. Dalam jagaan Allah dan dikurniakan rezeki. Berkata Habib Zain bin Sumit hafizahullahu taala, sentiasa menjaga wudu adalah sangat mujarab agar diri terpelihara sungguh. Ni para ulama bersebut mengelak daripada coronavirus COVID-19 ni semua dengan wudu. Memang mujarab sungguh insya-Allah. Terpelihara diri zahir dan batin insya-Allah. Ada wudu ni seolah-olah badan ni kata tak tergamuk nak melakukan maksiat. Tu Allah jaga tu. Terpelihara zahir dan juga batin. Maksiat pun tak buat, penyakit-penyakit pun insya-Allah jarang kena. Itu dia panggil apa? Mengelakkan daripada coronavirus. Orang yang selalu berwuduk insya-Allah selamat. Dan memperolehi rezeki secara hissi.
iaitu rezeki yang boleh dilihat dan disentuh. Ini sangat-sangat mujarab. Orang yang ambil wuduk dalam keadaan selalu menjaga wuduk, insya-Allah rezekinya tak akan putus-putus, insya-Allah mujarab. Kan? Perkara apa ni? Panjang pula cara buat wuduk ni. Jika mati dalam keadaan berwuduk dikira syahid. Kan? Kalau ambil wuduk sebelum tidur, dalam hadis macam mana? Ruh kita ni bila kita tidur, ruh kita naik. Bila ruh kita naik dalam keadaan kita ada wuduk, disebutkan dalam hadis, ruh kita ni diizinkan untuk sujud di bawah arasy Allah Ta'ala. Tapi kalau tidak ada wuduk, ruh nak sujud tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Itu kelebihan. Jadi kalau mati pula, mati dikira sebagai syahid, insya-Allah. Itu kalau orang yang mati dalam keadaan berwuduk. Biasa kan lepas mandi ambil wuduk. Mana-mana batal ambil wuduk. Dan kita takkan mampu lawan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal batal sikit ambil wuduk. Tengah-tengah malam terjaga wuduk batal, ambil wuduk semayang. Kita tak mampu nak lawan. Walaupun dia title hamba je. Kan? Selesai. Boleh tengoklah kelebihan-kelebihan lain bab wuduk. Kemudian tengok pada muka surat 12. Nak berhenti ke apa ni? 10:30. Nanti dah. 10:30 kita berhenti makanya. Laju ke? Okey tak? Okey nah. Takut ke lah, takut. Ustaz tak apa lah, boleh mic. Boleh mic syarah tak mau. Kami duduk bawah ni. Tak ada kan insya-Allah. Jumaat ni insya-Allah dia barakah. Pagi ni barakah insya-Allah. Beberapa isyarat dan syarat sebelum solat. Pertama, bersuci. Dimulakan dengan bersuci kerana ia adalah kunci bagi solat. Dan solat merupakan ibadah yang paling penting. Jadi kita sebut bersuci, suci zahir, suci dosa. Itu nak bagi kunci tu. Macam mana kita nak dapat kemanisan ibadah kalau kunci tak dapat? Maka dengan kunci dapat sebut, bila kita dah bersihkan dosa, bersihkan zahir, baru akan dapat kunci kemanisan dalam beribadah. Dan solat merupakan ibadah yang paling penting. Beberapa hikmah disyariatkan bersuci. Pertama, ta'abbudi, itu perintah Allah untuk melakukannya. Ta'abbudi macam apa? Kita jangan tanya hikmah. Ya Allah, kenapa kami nak kena berwuduk? Jangan tanya. Itu dia panggil ta'abbudi. Ta'abbudi semata-mata beribadah kepada Allah. Ikut arahan Allah. Kedua, bersuci itu termasuk dalam fitrah yang baik. Dan jiwa itu sifatnya cenderung kepada kesucian, menghadap kepada Allah dalam keadaan bersuci. Kesucian itu ialah separuh daripada iman. Jadi kita ni ada iman. Iman sebahagian macam-macam Nabi sebut. Sabar sebahagian daripada iman. Suci sebahagian daripada iman. Bersih macam-macam. Jadi kalau hidupnya orangnya kotor, biliknya kotor, lokanya kotor, semua kotor, maka iman dalam hatinya tidak ada. Jangan samakan kehidupan kita dengan macam binatang yang tak terurus. Orang yang ada iman, dia akan jaga bab kebersihan. Dia akan jaga bab kebersihan zahir dan juga batin. Itu orang yang ada iman. Bersuci itu terdapat 4 peringkat. Pertama, suci zahir dari hadas dan kotoran yang dilihat ini bagi orang awam. Nampak bersih daki-daki, itu bersihkan. Hadas apa hadas? Apa maksud hadas? Hadas ni bukan najis. Hadas ni benda yang i'tibar, amrun i'tibari haitsu la murakhas yamna'u min sihhatis salah. Hadas ni benda yang kita i'tibarkan ada pada kita ni. Tak nampak pun hadas tu, tapi kita i'tibar ada. Contohnya seseorang yang melepaskan bom. Adakah bom-bom tersebut kena nampak kan? Oh, ni hasil pada kena bom tadi ni. Angin keluar dari badan tu lah. Adakah angin tu kita nampak duduk di badan? Ni semua ni kasar-kasar kentuk ni. Ni. Dah. Itu dia panggil hadas. Hadas benda yang tak nampak. Dan kita iktibarkan saja dia ada di badan kita ni. Ini yang awam, zahir. Dia hanya sucikan zahir. Ini pandangan, ni peringkat orang awam. Kedua, suci anggota badan dari dosa. Kita ni, hidup kita ni jangan bagi statik. Kena bagi naik. Kalau sebelum ni hanya peringkat zahir, suci zahir saja, hanya berhias zahir saja, kita bagi naik sikit. Kena hiaskan dalaman kita ni. Begitu juga. Kalau hidup kita ni hanya sucikan zahir saja, kena naik sikit. Kena naik ke peringkat yang kedua, suci anggota badan dari dosa. Yang ketiga, tinggi sikit. Suci hati daripada sifat yang tercela. Bagi para ulama sebut, kalau dalam hati kita ini ada 70 sifat-sifat mazmumah, maka itulah yang menghalang untuk kita dapat melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itulah yang menghalang. Kalau hati kita penuh dengan dendam, benci, tak puas hati dekat orang, maka itulah yang menghalang kita ni nak dapat futuh solat, nak dapat futuh dalam ilmu ni, nak dapat anugerah ilmu, itu terhalang banyak. Sebab hati dendam dekat orang cukup banyak. Maka buangkan. Nak bagi cepat hafal masuk cepat, nak bagi mengaji cepat faham, buangkan perasaan dendam tu, insya-Allah ilmu cepat masuk dan ilmu tu cepat lekat, insya-Allah. Yang keempat, suci asir dalaman selain daripada Allah Ta'ala. Inilah bentuk penyucian para anbiya dan para siddiqin. Cukup 12-13 baru nak masuk semayang. Itu dia. Ni semayang ni baru nak mula baru. 16 terus tengok dalam muka surat 16. Ta'rif solat. Solat dari segi bahasa ialah doa dengan kebaikan. Itu maksud solat. Jadi Al-Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan, orang yang tidak solat, dia juga memudaratkan orang Islam yang lain. Kita sebenarnya faham macam mana? Yang tak semayang, dia hanya memudaratkan dirinya sahaja. Tapi kata Al-Imam Ibn Hajar, orang yang tak solat, dia juga memudaratkan orang lain. Kenapa? Kerana dalam sembahyang, kita ni berdoa untuk diri sendiri dan kita berdoa untuk orang Islam yang lain. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, contohnya begitu. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, peliharalah kami ya Allah, dan orang-orang soleh ya Allah. Maksudnya orang sembahyang, dia doa kebaikan untuk dirinya dan juga doa kebaikan untuk orang lain. Itu maksudnya sembahyang. Jadi kalau tak sembahyang, dia juga memudaratkan orang lain. Itu kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya di Mesir dahulu ni, macam mana? Ada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni duduk tengok kenapa tak berdoa lepas sembahyang ni. Kali itu beranikan diri tanya. Saya nak tanya sikit, kenapa kamu tak berdoa lepas sembahyang? Dia tengok saya ni, kamu mazhab mana? Syafi'i. Yang kamu berdoa lepas sembahyang sebab apa? Boy, kita tanya dia dulu, tanya kita balik. Tak apalah. Saya kata, saya tanya kamu dulu, kamu jawablah. Tu dia pun nak buat backing, kita pun nak buat backing jugalah. Jadi bila macam tu, dia tanya, dia kata nak sembahyang, nak berdoa apa? Solat itu maksudnya doa dah. Kemah agak jawapan dia. Dalam solat banyak dah kita berdoa. Ihdinas siratal mustaqim, minta bagi hidayah. Yang kedua, minta Allah bagi petunjuk jalan yang lurus. Dalam Fatihah, siratal ladzina an'am, minta Allah bagi jalan yang engkau beri nikmat. Itu doa dia kata. Rabbighfirli warhamni. Duduk antara sujud tu. Tu 8 benda kita minta kat situ. Dia kata doa dah situ. Assalamu alayna wa ala ibad. Tu doa dia kata. Jadilah dia kata doa banyaknya. Sikit-sikit sudah berdoa. Boleh kemah jawapan dia. Kamu pula mazhab Syafi'i, kenapa selalu berdoa? Yang pertama, kami diajar dalam mazhab Syafi'i, di antara waktu yang mustajab doa ialah selepas sembahyang fardu. Sebab tu kami berdoa. Yang kedua, kami berdoa sebab Allah yang suruh. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, nescaya aku akan kabulkan. Dan berdoa ni yang ketiga saya sebut, Allah suka. Allah suka hamba minta kepadanya. Kalau manusia belum tentu lagi, dia tengok saya, kemah juga. Dah bukan saya, ni mazhab Syafi'i. Tu nampak tu. Kami sana suka bergaduh. Gaduh macam mana ni? Contohnya kalau nak sembahyang jenazah, kita angkat takbir kan? 4 kali takbir, angkat tangan. Mereka tak angkat, habis-habis sembahyang pegang tangan. Kenapa pegang tangan? Kenapa angkat tangan tadi? Tengok kita gitu ni. Kamu mazhab mana? Kami mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi saya kata tak sunat angkat tangan. Kami mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i sunat angkat tangan. Dalil, dia tanya dalil pula. Keluar dalil, seronok bergaduh tu. Jadi faedah bergaduh daripada dekat ilmu, insya-Allah. Tu faedah kalau bergaduh. Jadi time nak rasa suka bergaduh. Bergaduh keluar dalil ni. Tu mengaji, orang yang mengaji fiqh muqarran, fiqh mazhab ni. Gaduh seronok. Tapi lepas tu tak ada nak gaduh. Balik Malaysia tak ada nak gaduh. Gaduh dengan Wahabi pula lah. Baik. Contoh dari mana tadi? Kat mana tadi kita? Baru ta'rif. Sebab tu kami di Azhar Syarih penting sungguh ditekankan bab ta'rif ni. Ta'rif ni apa dia? Dengan ta'rif itulah kamu dapat mengetahui apa hakikat sebenar tu. Kalau kami tak apa ta'rif, memang kenal lah tu cukup-cukup. Ta'rif solat apa? Ta'rif puasa tu apa dia? Ta'rif cukup penting.
Kami diajar bagaimana untuk hafal ta'rif. Dengan hafal tu insya-Allah orang tak boleh nak pelekehkan kita ni. Penting hafal ta'rif ni. Betul, kalau boleh beli kitab tu At-Ta'rifat Al-Imam Jurdani. Cerita bab ta'rif saja, penting ta'rif ni. Dari segi istilah ialah perbuatan. Ada beberapa perbuatan dalam solat? Ada 7. Ada beberapa perkataan? 5. Nanti kita akan bincangkan satu-satu. Ada yang kena buat, tak wajib baca. Ada yang wajib baca tapi tak kena buat. Yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam pada kebanyakannya. Faedah solat pertama. Solat dapat mencegah perbuatan keji dan juga mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa maksud fahsya'? Keji. Apa maksud keji tu? Yang kecil-kecil tu. Dia tak mengumpat orang, dia tak tengok benda-benda yang haram. Apa maksud mungkar? Benda yang besar, tak berjudi, tak berzina dan sebagainya. Jadi kata para ulama, kalau kita ni rajin semayang sunat rajin, masya-Allah. Tapi mulut tu kalah laser. Laser laju dah. Dia laju, kita laser. Kan? Tu macam Mami Jarum kan. Pembawa berita cepat dari kan? Cepat dari berita kan. Saya pun tak tahu cerita tu. Rumah tak ada TV pun. Tapi pergi sekali tu tertengok cerita Mami Jarum. HP terus. Pembawa berita cepat dari berita. Dia tu penyampai berita. Berita tak sampai dia cerita dulu. Tu power sangat mulut dia tu. Jadi kata para ulama, kalau orang ni sembahyang tapi mulut dia masih lagi tak jaga, mata lagi masih tengok benda-benda yang haram, jaga-jaga. Takut sembahyang kita tu Allah tak terima. Apa tanda Allah terima sembahyang kita ni? Tu tercegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Ini objektif solat. Setiap rukun Islam ni, hadirin dirahmati Allah Taala, ni ada objektif dia. Kita mengucap syahadah nak menjadikan kita sebagai Islam, nak mengelakkan kita daripada syirik. Kita puasa, apa tujuan puasa? Nak dapat takwa, la'allakum tattaqun. La'alla kata si bawah, kalau Allah sebut bukan untuk mudah-mudahan tidak, tapi pasti kamu akan bertakwa. Apa tujuan kita bayar zakat? Nak menyucikan jiwa kita, nak bersihkan jiwa kita. Tujuan sedekah bayar zakat, nak bagi bersih balik jiwa kita yang kotor ni. Apa tujuan kita pergi haji? Ziarah Baitullahil Haram. Tujuan lagi apa? Nak bertukar-tukar manfaat. Pi haji, pi umrah, balik tu bagi manfaat kepada orang Islam. Pi haji, pi umrah, balik-balik sengak. Masjid pun tak pi, surah pun tak pi. Apa manfaat dapat? Pi haji, pi umrah nak melatih sifat sabar. Jadi tengok setiap satu rukun Islam ni semua orang kafir dah sentuh dah. Zakat, bab zakat. Tengok orang Islam ni nak harta orang Islam. Apa Islam ambil harta orang? Orang tak mengaji. Mampu dah betul juga. Tapi kalau orang mengaji, tujuan kami diperintah ke bayar zakat sebab nak bersihkan jiwa kami. Bab solat depa pun sentuh dah. Apa orang Islam ni? Sembahyang ni sembah dinding. Kami bukan sembah dinding. Kami menghadap ke arah Kaabah, tempat penyatuan kami. Dan matlamat kami solat, Allah nak bagi cegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Setiap rukun Islam ni ada matlamat-matlamatnya, bukan sia-sia. Maka matlamat sembahyang nak dapat cegah daripada perbuatan keji dan juga mungkar. Kalau sembahyang masih lagi buat perbuatan keji, kutuk orang, maki orang, mengumpat, tengok benda-benda yang haram, jaga-jaga. Kena muhasabah balik sembahyang kita tu. Batu wudu, kesan wudu bila bersihkan air yang keluar dari tangan, gugur dosa. Keluar daripada mata, gugur dosa. Seolah kata para ulama, kalau orang ambil wudu tu dengan betul, insya-Allah semua ni terjaga. Mata dia terjaga, mulut dia terjaga. Begitu juga solat. Kalau solat tu betul, insya-Allah semua yang dia terjaga. Itu bab faedah solat. Lepas tu seorang perempuan zaman Nabi sawamah. Siangnya rajin puasa sunat. Malamnya qiyamul lail. Qawamah, malam qiyamul lail, masya-Allah. Tapi bila bangun pagi, jiran mengadu, ya Rasulullah, dia rajin sakit hati kami, ya Allah. Kami tak puas hati dengan dia, ya Rasulullah. Dia rajin sakit hati kami. Maka Nabi sebut, hiya finnar, perempuan itu dalam api neraka. Siang puasa, malam qiyamul lail. Kenapa? Apa yang dibuat tidak terkesan pada puasa dan juga solatnya. Betul, ramai orang yang dalam neraka sebab dia perempuan dan juga orang kaya. Orang kaya sebab belagak sombong. Orang perempuan banyak salah pada mulut. Orang lelaki banyak salah, tak apa, 1-0. Orang lelaki banyak salah dekat perempuan, banyak salah dekat mulut. Macam tak mengaku aja. Lelaki banyak salah dekat mata, mengaku, alhamdulillah.
Ini kata Dr. Khalid Jubair, seorang ulama daripada Madinah, sebut bukti orang perempuan salah banyak pada mata, orang lelaki banyak salah pada mulut. Orang perempuan kalau menangis dia akan pegang mulut. Kebanyakan begitu. Betul? Orang lelaki kalau menangis, teriak, dia akan pegang. Cuba tengoklah. Malam ni buat kaya mulai ke muhasabah ke, gaya nak pegang mata, kawan kata ni mesti duk tengok apa ni. Dia pun teriak pegang pipi. Tu menipu sungguh-sungguh tu. Cukup menipu. Kebanyakan begitu. Tidak? Orang lelaki dia akan pegang mata. Orang perempuan dia akan pegang mulut. Seolah-olah tahu di mana banyaknya salah lelaki dan juga perempuan sebab. Ini bukan saya katalah. Itu Khalid Jubair. Tak apa, satu sama insya-Allah. Baik. Solat ialah cahaya. Kena baca kot seorang. Ini sikit. Saya lagi masalah lagi, seorang baca. Saya syarah ya. Baik. 16. Solat ialah cahaya. Nur dipanggil. Muka surat 17 tu Nabi sebut as-salatu nurul mu'min. Solat itu nur, cahaya bagi orang yang beriman. Apakah yang dimaksudkan dengan cahaya ini? Terdapat beberapa tafsiran ulama mengenai cahaya. 17. Yang pertama, pahala orang yang solat itu menjadi cahaya di akhirat kelak. Jadi orang yang banyak sembahyang, cahaya dia terang nanti di akhirat kelak. Cahaya ni penting. Bukan setakat di akhirat aja. Ni panggil apa cahaya apa ni? Cahaya iman dia panggil. Ada yang sebut cahaya memang cahaya betul. Hakikat betul cahaya ni. Sama ada cahaya yang betul ataupun cahaya yang tersirat. Maka cahaya yang cukup penting. Dekat dunia kita perlukan cahaya ni, ilmu. Ilmu kita bukan hanya perlukan ilmu saja, tapi kita juga perlukan cahaya ilmu. Kan? Lepas tu kata Imam Waqi' kepada Imam Syafi'i, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan cahaya Allah itu tak akan sampai kepada orang yang buat maksiat. Imam Waqi' tak sebut, dan ilmu tak akan sampai kepada orang yang buat maksiat. Tapi Imam Waqi' sebut apa? Cahaya ilmu. Cahaya, ada orang dapat ilmu boleh cari ilmu, tapi ilmu itulah dia buat maksiat. Kita nak cahaya ilmu sebut. Dengan cahaya ilmu itulah, dengan dapat cahaya kita dapat beramal dengan ilmu sebut. Sebab tu cahaya ni penting dekat mana? Dekat dunia. Cahaya iman ni penting dekat dunia untuk kita nak jaga iman kita ni. Dalam kubur juga penting cahaya. Dan nak bagi terangkan kubur kita ni. Nanti di akhirat ketika mana nak lalu titian sirat, perlukan cahaya ini juga. Titian sirat, titi yang membincangkan di antara hubungan kita dengan Allah. Bawah tersebut api neraka. Lepas titian sirat dalam kitab Jawaharatul Tauhid disebutkan dia ada lagi titi yang namanya qantarah. Qantarah ni titi untuk bincang kesalahan makhluk dengan makhluk. Sirat makhluk dengan Allah. Titi ni gelap. Maka titi ni nak lalu dengan cahaya iman. Sebab tu Allah Ta'ala bagi orang kafir, orang munafik lalu dulu. Mereka lalu dalam keadaan tidak ada cahaya. Ataupun munafik gelap, samar-samar, mereka akan jatuh ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Dalam surah At-Tahrim Allah sebut macam mana? Rabbana atmim lana nurana. Ketika mana orang beriman tengok dahsyatnya orang kafir munafik jatuh satu persatu, mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan cahaya kami ya Allah. Takut. Waghfir lana ya Allah, ampunkan dosa kami ya Allah. Innaka ghafurur rahim. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau lah yang Maha mengampun. Jadi cahaya ni bila masa dekat dunia pun perlu, masa dalam kubur pun perlu, masa di akhirat pun perlu. Ni iman semua perlu ni. Kedua, cahaya itu seumpama benteng yang akan menghalang orang yang solat daripada maksiat, insya-Allah. Lagi semayang insya-Allah. Kan? Dia akan tercegah daripada melakukan maksiat. Dulu saya di Kedah, di Darul Hadis dulu, kena ditaklifkan sebagai PK akademik. Budak-budak malah mengaji, tu tugas saya nak balun belakang tu. Balun rotan ke, tabuh ke, semua tu tugas saya lah. Jadi bila rotan dengan budak-budak ni mangli, letih dah. Tak rasa apa dah rotan. Kemudian guru kami ziarah, Syekh Nasri ziarah kepada Habib Umar bin Hafiz. Tanya Habib, budak-budak ni kalau rotan tak rasa apa dah. Ustaz-ustaz apa letih dah nak rotan. Kan? Kita dah lah zaman you ni. Kan? Zaman dah dewasa dah. Budak-budak ni.
Hak rotan pun letih. Tak larat lah. Kata Habib Ahmad bin Hafiz, buat macam mana? Suruh semayang je. Semayang sunat je. Ikut pada kesalahan. Kalau kesalahan tu banyak, maka banyaklah semayang. Sungguh rupanya. Jadi saya beritahu, mana-mana yang mana dengar duduk maki mak ayah, jaga-jaga. Jumpa dengan ustaz, nampak semayang je. Ustaz tak akan tiba dah. Jadi tiba-tiba budak tu, dia ingat kita melawak. Duduk lawan kutuk mak ayah ni. Kita buat macam mana? Semayang 20 rakaat je. Semayang sunat 20 rakaat, kita duduk baca buku, baca Quran kat sebelah tu. Sampai dia habis. Kalaulah sahabat-sahabat semua dipilih untuk dirotan dengan semayang sunat, nak yang mana? Contohlah kan, nak yang mana? Agak-agak lah. Budak-budak sanggup pilih rotan lagi tu. Kira jumpa kita ni lari. Padahal bukan kita nak tabuh pun. Bukan nak pukul pun. Suruh semayang je. Kan? Tapi semayang cukup psycho sungguh. Kan? Yang budak-budak tak semayang sunat waktu tu, kita suruh semayang sunat qadha balik. 6 rakaat. Sampai semayang taubat, semayang sunat mutlak. Semayang. Kita duduk sebelah. Tak semayang sunat, kesalahan yang tu je. Kan? Kutuk kawan-kawan 10 rakaat. 20 Allah. Baik tu budak-budak tu. Cuba tengoklah. Kalau kita nak rasa malas nak bangun tahajud ke sebagainya, cuba dendakan diri kita ni. Malam ni kalau aku tak bangun tahajud, esok aku akan semayang duha 8 rakaat. Dan duha tak apa lagi lah. Dan esok juga aku kena semayang sunat mutlak 20 rakaat insya-Allah. Baik terus hidup. Ini panggil apa? Cegah sungguh ni semayang ni. Kan? Kira budak-budak waktu tu ni nampak kita lari terus. Padahal kita bukan nak pukul penampar dak pun. Suruh semayang je. Itu yang panggil apa? Psycho semua semayang ni. Kan? Baik, di sini cahaya itu seumpama benteng yang akan menghalang orang yang solat daripada maksiat. Semayang selalu insya-Allah. Kan? Walaupun dia buat maksiat, dia akan lama-lama dia akan tercegah juga. Nah, dia mencegah perkara yang keji dan mendorong kepada orang yang rajin semayang, insya-Allah dia akan nampak mana satu yang benar, mana satu yang salah. Mana satu yang hak, mana satu yang batil. Walaupun tak ada orang beritahu dia. Dia akan nampak Allah akan buka jalan untuk dia. Dikatakan solat itu sebagai penyebab sinar cahaya makrifah untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lagi banyak kita semayang, lagi banyak kita kenal Allah. Itu tujuan kita ni. Tenang hati kita ni. Orang salafus soleh nak bagi tenang hati bukan update Facebook selalu. Masak masin lah kedainya ni. Tension saya ni. Duk update tension dekat Facebook, dekat Instagram. Kan? Orang-orang soleh kalau ada perasaan masalah mengadu dekat Allah. Jadi kita ni akhir zaman semakin jauh dengan orang soleh. Apatah lagi semakin jauh dengan Nabi SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita nak tarik balik diri kita, nak tarik balik orang-orang yang jauh dengan orang salafus soleh, yang jauh dengan Rasulullah, dengan Allah Taala, tarik balik dekat. Kan? Al-Imam Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Saya tahu lagi noh. Dah baca tak? Maulana Ilyas Al-Kandahlawi ketika mana musafir, anak murid dia berkata, wahai Maulana, kita berhenti dululah, rehat. Tenang saat hati ni. Kan? Maulana Ilyas kata tak apa. Bila sampai di masjid, anak-anak murid ni masuk masjid landing terus. Tu nak bagi tenang hati. Kan? Tapi Maulana Ilyas masuk masjid 2 rakaat. Habis 2. Sampai anak murid dah puas, dah tidur, lihat. Tanya, wahai Maulana, tak letih ke? Hati tak rasa apa ke? Bagi saya, kami nak bagi tenang hati kami ni semayang. Kan? Allah, ni beza lah. Betul kehidupan kita ni kalau jauh dengan orang soleh bahaya. Kan? Baik, ni dia. Menyingkap segala rahsia. Allah Ta'ala buka rahsia ni. Kalau ajar semayang, Quran yang kita tak faham, baca tak faham, lama-lama insya-Allah akan faham. Kan? Ilmu kadang-kadang mengaji tak apa faham, tapi rajin semayang insya-Allah lama-lama dia faham. Guru kami mengajar qadaya mu'asarah, bab kad kredit semua itulah. Masa saya tahun ketiga, dia kata apa? Saya ni yang karang kitab ni. Tapi setelah 50 tahun baru saya faham betul apa yang saya karang ni. Kan? Tu nak berkata ilmu ni kena sabar. Kalau tak sabar dia akan lari. Kan? Baik. Menjadikan cahaya yang berseri di wajah seseorang dunia dan akhirat. Kita sebutkan tadi. Pahala semua ni semua akan kutip di akhirat. Tapi ada keadaan yang mana Allah Ta'ala segerakan di dunia. Apa dia? Wudu, semayang. Buat baik kepada ibu ayah, balasan dapat dekat dunia lagi dah. Antaranya lah. Kemudian muka surat 18. Solat ialah perhubungan antara hamba dan Tuhannya. Solat merupakan salah satu wasilah perhubungan hamba dan Tuhan. Sebab tu namanya solat adalah silah.
Setelah masyarakat berhubung. Jadi orang yang banyak sembahyang, dia akan banyak berhubung dengan Allah Ta'ala. Kuat hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Kan? Betul, orang yang tidak sembahyang, kalau ada masalah apa-apa punya, dia akan cepat tension. Sebab hubungan dia dengan Allah tidak kuat. Kan? Apa sikit cepat tension. Cepat apa macam-macam perbuatan tu cepat sangat. Tak tenang dulu sebab tidak ada hubungan dengan Allah. Tapi kalau orang rajin sembahyang, sebab hubungan dia dengan Allah kuat, dia tenang aja. Tension tak banyak sangat. Sekalipun jam, kata para ulama, jalan jam, apa orang beriman buat? Dia akan gunakan peluang tersebut. Waktu itulah istighfar banyak, waktu itulah selawat banyak. Ini sebab apa? Sebab hubungan dia dengan Allah kuat. Maka kalau ada masalah, dia akan cari jalan. Tapi kalau hubungan dia dengan Allah dia tak kuat, saya semua orang dia nak komen. Kan? Rezeki masjid ke, rezeki surau ke, rezeki mana, semua dia nak komen. Semua dia je betul. Dia tak nampak mana satu yang betul, tapi nampak semua orang salah je. Sebab hubungan dengan Allah tidak kuat. Itu penting. Jadi kita ni dalam sembahyang, Nabi sebut, bila kita sembahyang, kita berhubung dengan Allah. Dalam banyak-banyak kita berhubung dengan Allah ni berapa minit sembahyang? 5 minit contohnya. Dalam tempoh 5 minit, waktu bila yang paling kita rasa berhubung dengan Allah tu waktu bila? Nabi sebut, waktu yang paling kita hampir dengan Allah waktu sujud. Dan waktu sujud tu, adakah betul-betul kita hampir dengan Allah? Allah, ini cukup muhasabah ni. Para ulama cukup muhasabah ni dengan time waktu sujud tu. Dah sembahyang tu maksudnya kita berhubungan dengan Allah. Tapi time sembahyang tu lah banyak kita ingat benda-benda dunia kan. Ni jauh kita dengan Allah Ta'ala ni. Sebab tu Imam Abu Hanifah, kita sedia maklum cerita ni. Seorang datang bertemu, wahai Imam, saya ni kehilangan kunci rumah. Imam Abu Hanifah kata, pilih sembahyang. Sembahyang apa? Bahasa kita macam tu kan. Kunci saya hilang, tolong doa. Tu marah balik Imam. Tu bahasa saya terjemah macam tu kan. Dia marah Imam Abu Hanifah. Saya kunci hilang, minta tolong doa, bukan suruh sembahyang. Pilih sembahyang. Angkat takbir, Allahu Akbar. Ingat semua terus. Kat mana kunci tadi tu? Tu syaitan cukup tak suka kalau orang berhubung dengan Allah tu. Kan? Dia akan buat, sebab tu nak sembahyang, bila kita dah lama berhubung dengan Allah, sebelum sembahyang tu jangan duk cakap-cakap. Jangan duk menyembang. Kan? Maka dia akan menghilangkan perasaan zauq kita tu. Menghilangkan perasaan khusyuk kita dalam sembahyang. Jangan duk belak handset. Jangan duk tengok TV. Begitu juga nak mengaji, kata Syekh Abu Zaki. Nak masuk kuliah ke sebagainya, jangan duk belak handset apa tu. Kalau nak balas WhatsApp sikit-sikit apa, takut masa duk belak buka Facebook ke sebagainya tu, terbelak, tertengok benda-benda yang tak sepatutnya. Terhalang ilmu kita ni. Solat juga begitu juga. Kalau boleh kata guru kami Syekh Usamah Said Azhari, bila dah iqamah, kita di belakang dah duk menyembang lagi, maka digalakkan kita ni iqamah untuk diri sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la, khamat pelan-pelan untuk diri kita sendiri, seolah-olah nak kita nak bersedia nak sembahyang waktu tu, nak membina hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya biasa tengok satu masjid tu ditulis kat tiang tu, dilarang bermain-main di dalam masjid. Agak-agaklah arahan tu untuk budak-budak ke orang tua? Saya duk ingat arahan tu untuk orang tua, untuk budak-budak. Rupanya untuk orang tua juga. Macam mana? Seorang pakcik tu angkat takbir, Allahu Akbar. Kawan dia sempat lagi tweet. Padahal angkat takbir dah, main-main lagi nak sembahyang tu. Saya ingat nak pergi tulis lah bawah tu, ini arahan untuk orang tua sama. Tu nak bagi kita kata apa? Dah waktu nak berhubung dengan Tuhan pun tak berasa apa. Sebab tu bahaya ni. Kalau dunia masuk, cukup bahaya. Dia tak rasa apa. Sedangkan waktu sembahyang, waktu kita nak berhubung dengan Allah. Tapi kita tak berasa nak berhubung dengan Allah. Tanda apa? Tanda dunia masih dekat di hati kita ni. Atau sebelum sembahyang, ada kaedah dia. Jangan cakap-cakap. Ada zikir yang kita akan baca. Nanti kita akan sebut belakang ni. Solat itu terampun dosa. Cukup. Kemudian muka solat 20. Panjang pula saya syarah ni. Orang yang solat itu dijanjikan syurga. Dalam hadis ini diterangkan, kalau yang solat Allah Ta'ala janji syurga. Tapi wajibkah Allah Ta'ala bagi syurga kepada kita ni? Muka surat 20 tu. Surat 20 apa? Tengah-tengah tuan. Para ulama menyebut, tidaklah wajib bagi Allah memasukkan seseorang yang berbuat baik terus ke dalam syurga. Kita buat baik, kita sembahyang, kita puasa, adakah wajib bagi Allah memasukkan kita ke dalam syurga? Tidak. Siapa kita nak mewajibkan Allah? Kalau orang tu buat baik, Allah nak masukkan ke dalam neraka, boleh tak? Boleh.
Kalau orang tu buat jahat sekalipun Allah nak masukkan dia ke dalam syurga, boleh? Boleh, tidak masalah. Ini hak Allah. Orang yang mewajibkan Allah seperti ni Mu'tazilah. Mu'tazilah kata apa? Sesiapa yang buat baik wajib bagi Allah masukkan dia ke dalam syurga. Ini akidah Mu'tazilah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus bagi Allah, tapi kita letakkan pengharapan. Akan tetapi jika Allah masukkan seseorang ke syurganya, itu ialah fadlun, anugerah daripada Allah, rahmat daripada Allah, bukan kerana amalan kita ni. Kalau Allah masukkan kita mengikut keadilan Allah, masukkan kita ke dalam syurga ikut keadilan Allah, teruk kita. Kenapa teruk? Contohnya bagi lelaki start balik umur 15 tahun, meninggal 50 tahun. Berapa tahun? 15 ke 50? 35 tahun. 35 tahun dia beribadah sembahyang contohnya. Contohnya 35 tahun, 5 tahun saja Allah terima amalan dia. Kalau nak ikut adil dia macam mana? 5 tahun saja masuk dalam syurga Allah. Lepas 5 tahun expired, keluar daripada syurga. Tapi adakah begitu? Tidak. Orang mukmin kalau masuk syurga selama-lamanya. Ini tanda apa? Tanda anugerah rahmat daripada Allah. Dan jika Allah masukkan seseorang ke dalam neraka, itulah tanda keadilan Allah. Adalah Allah suruh beriman, dia tak beriman. Allah suruh melaksanakan cabang-cabang syariat, dia tidak buat. Baik, terhimpun segala kebaikan di ketika solat ni panjang. 21, tengok sendiri. Terus kita tengok muka surat 22. Ini semua ni baru mukadimah ni, tak semayang ni. Nak tengok sejarah semayang, kejap lagi sekali insyaAllah. 10:30 dah, 5 minit lagi sikit. Perintah langsung daripada Allah. Dalam banyak-banyak ibadah, hanya solat sahaja yang Nabi terima secara langsung daripada Allah. Yang lain memerlukan perantaraan daripada malaikat Jibril alaihi salam. Semayang saja. Maka ini menunjukkan kemuliaan dalam semayang ni. 23. Sejarah solat dan keinginan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah difadukan solat ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan ialah baginda menyaksikan para malaikat di langit dengan sendirinya. Setiap inci tempat dipenuhi para malaikat dengan ibadah sehingga menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa cemburu Allah. Langit pertama sampai langit ke-7, Nabi tengok malaikat penuh dengan ibadah. Nabi rasa, ya Allah, jelasnya. Alangkah baiknya kalau aku dan umatku dapat buat benda macam ni. Nabi rasa teringin nak buat. Maka Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan setiap ibadat para malaikat di dalam solat 5 waktu. Kerana para malaikat ada yang hanya berdiri, qiyam je, rukuk pun tidak, sujud pun tidak. Ada yang rukuk saja, qiyam pun tidak, sujud pun tidak. Ada yang sujud saja. Dan semua ini diterangkan dalam hadis yang panjang ni, muka surat 23-24. Kita tengok terjemahannya saja, muka surat 24. Daripada Sayyidina Jabir dan Sayyidina Mu'az radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua berkata, setelah mana baginda Nabi SAW dimi'rajkan di langit, maka baginda SAW melihat pada langit yang pertama. Nabi tengok dia, Nabi tengok malaikat yang hanya berzikir saja kepada Allah. Allah, 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 Allah. Bila semenjak Allah cipta mereka sampailah kiamat, wajah mereka zikir saja. Langit yang kedua, Nabi tengok malaikat yang hanya rukuk saja kepada Allah. Sujud pun tidak, qiyam pun tidak, sampailah kiamat. Langit ketiga, Nabi tengok malaikat yang hanya sujud saja kepada Allah. Masa malaikat sedang sujud ini, maka Nabi bagi salam. Malaikat yang sedang sujud bangun, jawab salam Nabi, kemudian sujud pula kali yang kedua. Sebab itu sujud kita ada berapa kali? Ada 2 kali. Yang lain semua sekali je. Sujud je ada 2 kali. Ini salah satu sejarah dia. Di belakang nanti akan catat lagi kenapa sujud 2 kali. Langit keempat, Nabi tengok malaikat yang hanya bertasyahud saja kepada Allah. Langit kelima, Nabi tengok malaikat yang hanya bertasbih saja kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Langit ke-6, Nabi tengok malaikat yang hanya bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan bertahlil, la ilaha illallah. Kalau malaikat pun buat tahlil, dan kita yang buat tahlil takkan jadi bid'ah lagi kot. Malaikat pun buat tahlil, la ilaha illallah. Langit ke-7, Nabi tengok malaikat yang hanya mengucapkan salam kepada Allah semenjak Allah mencipta mereka. Maka perkara ini masuk ke dalam hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sangat berkeinginan semua ibadah tersebut dijadikan kepada baginda dan umatnya. Maka Allah mengetahui kesungguhan dan kerinduan baginda. Lalu Allah mengumpulkan seluruh ibadah para malaikat di 7 petala langit dan memuliakan baginda dengan ibadah tersebut
Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan solat 5 waktu, maka telah melakukan seluruh ibadah para malaikat di 7 petala langit. Malaikat dapat buat macam kita tak? Malaikat pun takkan mampu buat macam kita. Dan anugerah ni dapat kepada siapa? Umat terdahulu dapat. Umat terdahulu tidak dapat. Yang hanya dapat ni kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang mana Allah kasih. Kita dapat buat seluruh ibadah para malaikat. Dan malaikat pun takkan mampu buat macam kita. Sebab malaikat ada khusus saja. Jadi sebab tu muka surat 26 kata Syekh Syarif Ba'lawi Abdul Rahman Ba'lawi rahimahullahu taala, ibadah anak Adam lebih baik daripada malaikat. Ibadah manusia lebih baik daripada ibadah malaikat kerana ketaatan manusia lebih baik daripada ketaatan para malaikat. Ini kerana Ali pakai yang apa tu? Cetakan kedua ke 3? Maksudnya yang kedua kan? Patut cara tak jembak. Kan ambil yang 3 je. Semua yang ketiga lupa saya nak tanya ni. Tengok depan ni semua yang ketiga kan? Patut dia cara tak jembak tadi. Lagi ambil yang ketiga insya-Allah. Baik. Baik dia beli awal dulu kot. Kau dapat tu. Awal dulu kan? Ini yang ketiga ni tambah sikit. Jadi saya duk tanya kawan-kawan nak tambah ke tak? Sebab lagi dia baca lagi dia nak tambah. Kan? Oh tahu Ustaz, jangan tambah Ustaz. Tambah lagi panjang Ustaz. Tapi bila duk baca macam tu geram nak tambah. Kan? Tu kawan kata nak tambah boleh tapi kena buat khas. Satu untuk menuntut ilmu, satu untuk yang awam. Orang ni kalau tengok dia berat tebalnya tak baca dah. Kan? Tak apa boleh ambil yang ketiga ni. Kalau ada yang kedua terus ambil yang ketiga, yang tiga insya-Allah. Lagi cara tak jumpa pula. Baik, mana dia ni? Ibadah manusia lebih baik daripada ibadah malaikat. Kerana ketaatan manusia lebih baik daripada ketaatan pada malaikat. Ini kerana taklifan, iaitu tanggungjawab pada malaikat tidak terhalang dari apa jua halangan. Sedangkan manusia terhalang dengan nafsu dan sebagainya. Nafsu dia bukan suka macam ni. Dia bukan suka duduk nak kena dengar ceramah pula sampai sehari 2 hari lebih ni. Dia kalau nak rehat. Contohnya tadi kita kan. Lena atas tilam yang empuk, tidur dan sebagainya. Nafsu ni kalau nak suruh lena sampai kiamat tak apa. Tak payah dah bangun-bangun. Kan? Tu nafsu dia suka. Tapi kita ni bangun kan subuh-subuh tadi, tolak selimut, Allahu Akbar. Bangun, lawan nafsu. Malaikat ada nafsu ke? Malaikat tidak ada nafsu. Kita ada nafsu kan? Nafsu ni perlu. Kan? Perlu pada tempat dia dan tak perlu pada tempat dia. Maka bila mana kita ni lawan nafsu, maka ibadah yang kita buat lebih baik daripada malaikat. Sebab manusia ni diciptakan di tengah-tengah. Antara malaikat, antara binatang. Manusia kalau kenal Allah, kalau kenal baginda Rasulullah SAW, maka ibadah mereka lebih baik daripada malaikat. Tapi cuba tengok manusia kalau tak kenal Allah macam mana. Manusia kalau tak kenal Rasulullah ni macam mana. Allahu Akbar. Ini Allah sebut dalam Quran. Dan surah Al-A'raf ayat 179. Ulaika kal an'am. Ada manusia perangai macam binatang. Pernah orang sebut ke kita ni, kau ni perangai macam binatang. Kalau orang sebut perasan meja ni, gelas semua baling kat dia ni, kata aku binatang, mangkuk, semua kita geram. Tapi siapa yang kata ni bukan manusia ni? Allah yang sebut. Ulaika kal an'am bal hum adall. Bahkan ada yang lebih teruk lagi daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur. Alhamdulillah. Allah mewajibkan kita ni sembahyang fardu. Kalau kita tak ada benda yang fardu ni, kita pun tak tahu kehidupan kita ni. Mungkin lebih teruk daripada binatang. Maka hari ini kita nak ajak orang-orang yang lain yang belum sembahyang, kita nak ajak nak selamatkan umat ini insya-Allah. Tugas kita ni cukup banyak lagi. Kan? Solat pertama dilakukan dan yang terakhir. Tak ada. Sebelah 27 baru terakhir. Solat pertama dilakukan. Apa solat pertama dilakukan? Solat difardukan pada malam Isra' setahun sebelum peristiwa hijrah. Baik. Nabi berhijrah sebagai satu riwayat kitab sirah menyebutkan umur Nabi 51 tahun. Ada yang sebut 52 tahun. Maksud kata tu peristiwa hijrah kota Makkah ke kota Madinah, umur Nabi 51 tahun. Isra' bila berlaku umur Nabi 50 tahun. Maksudnya Nabi start terima perintah fardu solat umur Nabi 50 tahun. Jadi ada yang sebut ni golongan makrifat terlajak ni. Aku geram semua mereka ni. Kalau Nabi start sembahyang umur 50 tahun, kita tak sampai umur 50 tahun, tak perlu sembahyang. Oh, kemah gila makrifat dia.
Ukur kepala berhutang. Quran. Astagfirullah. Sabar. Dia menyebabkan ramai yang terikut dengan itu. Kan? Dia kata apa? Tengok Nabi, tengok sejarah. Dia kata, baca sejarah. Nabi semayang umur 50 tahun. Sebelum tu Nabi tak semayang. Allah biadab. Ulama bincang, sebelum tu Nabi semayang tak? Sebagian ulama sebut semayang. Tapi tak diwajibkan lagi. Semayang sunat. Sebagian kata ibadah Nabi sebelum tu, Nabi bukan duduk saja merapu saja, kita tidak. Apa ibadah Nabi buat? Nabi duduk bertafakur. Duduk sendirian. Bertafakur. Karena kita dengan memfikirkan apa kejadian alam ini, terus kita ingat kepada Allah Ta'ala. Tidak. Kalau kita semayang, Allah, ingat Allah Ta'ala terus ya? Belum tentu lagi. Tapi kalau kita bertafakur, tengok langit, ya Allah, Maha Suci, ya Allah, hebat Engkau, ya Allah. Ciptakan langit, tampak ada tiang. Terus ingat Allah Ta'ala. Ini di antara wasilah kita nak ingat kepada Allah Ta'ala, bertafakur. Itu di antara amalan Nabi yang Nabi buat. Kan? Jadi dia kata apa? Cuba kita tengok sejarah. Sebelum umur 50 tahun, Nabi bukan terima lagi perintah solat. Maksudnya Nabi tak semayang. Ikut kepala dia aja. Nah, ni tu nak bagi kita kata tanggungjawab kita ni banyak lagi. Ramai masyarakat lagi yang terikut-ikut ni. Baru ni mai di mana? Kuantan ni. Sini. Kamu kenal tak siapa saya sebut ni? Lepak-lepak ni. Nampak aku. Astagfirullah. Nah, dia sebut apa? Semayang kita semayang yang daim, solat daim saja. Niat je, tak perlu nak semayang. Ini masyarakat kita ni ramai yang terikut juga ni. Ini benda penting ni, sebab tu mengaji bukan jangan tiru saya lah. Saya ni bila jenis cepat marah. Geram, bak darah naik. Jadi mengaji kita ni nak selamatkan umat, insya-Allah. Tugas kita nak selamatkan umat yang lain, insya-Allah. Jadi yang baik ambil lah, yang tak ambil jangan tiru. Ada pendapat yang mengatakan 6 bulan sebelum peristiwa hijrah, tapi ada keadaan kena marah. Man istughdiba wa lam yaghdab fa huwa himar, kata Imam Syafi'i. Siapa yang kena marah tapi dia tak marah, maka orang macam ni keldai. Baik. Selepas menerima kefarduan solat, Nabi terima ni Isra Mi'raj malam kan? Malam bila? Malam subhanallazi asra bi'abdihi lailan. Lailan tu bila? Lailan dalam bahasa Arab 1/3 akhir malam. Kata Tok Guru Hiji Saleh, 1/3 akhir malam tu bila? Dekat-dekat jam ke-2, ke-3, 3, 4, 2-3 jam sebelum subuh. Allah jemput Nabi untuk nak terima kefarduan solat. Maka selepas menerima kefarduan solat, baginda Nabi SAW belum melaksanakan solat subuh. Ini juga ramai yang guna dalil. Kenapa tak sembahyang subuh? Nabi pun tak sembahyang subuh lepas peristiwa Isra wal Mi'raj. Tu guna dalil tu. Kan? Orang macam tu nak buat macam mana kat dia? Ada pandai guna dalil ingat ni? Pulas telinga dia, insya-Allah. Siapakah orang pertama yang kena pulas telinga dengan Nabi SAW? Tu ada juga sejarah tu. Sebagai riwayat disebutkan Sayyidina Ibn Abbas. Ibn Abbas waktu tu kecil lagi, tidur di rumah isteri Nabi Siti Maimunah yang merupakan emak saudaranya, belah pakciknya. Jadi bila tidur tengok Nabi sembahyang tahajud malam tu. Sayyidina Ibn Abbas pun ikut Nabi sembahyang tahajud, tapi duduk sebelah kiri. Kan? Nabi dah sembahyang, Nabi pegang telinga dia gitu. Pegang, pusing letak belah kiri, letak belah kanan. Sampai sekarang dia ada hadis musalsal taflul uzun, pulas telinga. Nak ambil boleh, insya-Allah. Paling seronok yang ni lah, hadis musalsal, pulas telinga sikit, insya-Allah. Nabi pulas Ibn Abbas pulas telinga tabi'in. Sampai sekarang dia amalkan hadis musalsal pulas telinga. Kata Abdullah bin Abbas, setelah mana aku dipulas telinga oleh Nabi, aku lebih cepat matang dan cepat faham. Jadi tengok kalau kawan-kawan kita ni perangai tak matang, lambat faham, pulas telinga. Ini ustaz kata macam ni tadi. Insya-Allah. Ni jangan kira kawan-kawan ni kena minta izin lah. Kalau anak-anak menakal ni, yang tak dengar cakap, budak-budak lah khususnya, insya-Allah. Pulas telinga. Sikit je, jangan sampai putus sudah. Duk tengok TV waktu maghrib, duk tengok handset waktu maghrib, pulas. Ni maghrib dah, takkan tak kerti lagi kot. Insya-Allah dia akan cepat peringat. Ustaz saya ni mengaji lama dah ustaz, apa pun tak faham. So ustaz tu pulas telinga, insya-Allah. Itu rahsia dia, rahsia pulas telinga. Kan? Dulu kita ni ustaz nak buat apa, membuat kan. Bukan takat pulas telinga, kadang-kadang tarik seiban sikit lah. Tarik ni, terangkat atas badan tu. Ni mahal. Kalau pulas telinga tak rasa sangat. Budak-budak zaman sekarang ni baru aura je, repot terus. Tu boh siap-siap. Macam mana contoh macam ni? Kenapa Nabi tak sembahyang subuh lagi? Kerana belum ditunjukkan cara oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Allah perintah tapi belum dapat cara.
Solat yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW ialah solat zuhur. Sesuai dengan namanya zuhur. Lepas dia tanya orang, kau sebenarnya zuhur tak lagi? Baru dah feeling sikit. Zuhara kan? Tengok tu solat tak? Maksudnya muncul, yang maksud kemunculan. Iaitu agama Islam akan muncul dan mengatasi agama-agama yang lain. Masa sembahyang zuhur ni belum ada lagi rukuk. Solat apa pula yang mula-mula ada rukuk? Kita akan bincang. Solat fardu berdasarkan ibadah Nabi lain. Muka surat yang terakhir. Dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala dalam kitab Al-Musnad Asy-Syafi'i, subuh waktu bagi Nabi Adam, zuhur bagi Nabi Daud, asar bagi Nabi Sulaiman, maghrib bagi Nabi Yaqub dan isyak bagi Nabi Yunus. Yang dimaksudkan salat pada waktu ini ialah doa. Nabi Adam suka berdoa pada waktu zuhur, subuh. Nabi Daud suka berdoa pada waktu asar. Nabi Sulaiman suka berdoa pada Nabi Daud suka berdoa pada waktu zuhur. Nabi Sulaiman suka berdoa pada waktu asar. Tadi kita tengok tadi sejarah macam mana? Sejarah tadi Allah himpunkan seluruh ibadah para malaikat. Satu. Yang kedua, Allah himpunkan sebahagian ibadah nabi-nabi tertentu kepada kita ni, menunjukkan kemuliaan solat. Dalam satu kajian populasi mengatakan 80% umat Islam di Malaysia ni tak cukup sembahyang 5 waktu. Yang cukup sembahyang berapa? 20%. 20% itulah masih lagi banyak yang perlu kita betulkan di antara satu sama lain. Maka orang yang tak sembahyang ni, dalam hadis pada awal kitab tadi disebutkan akan bersama dengan Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Kenapa orang tak sembahyang akan bersama dengan mereka ni? Ini nama-nama orang macam ni jangan sebut banyak kali. Tak elok. Nah, sebut sikit-sikit dalam majlis. As-safa ba'da al-jafa ba'da as-safa jafa. Malih dia elok dah. Sebut nama orang tak elok banyak-banyak dah akan jadi tak elok balik. Kenapa orang tak sembahyang akan bersama dengan Fir'aun dan kocok-kocok dia ni? Kerana mereka ni lawan Tuhan. Maka seolah-olah orang yang tak sembahyang ni mereka ni lawan Tuhan. Berapa ramai orang yang lawan Tuhan dekat Malaysia ni? Secara diam-diam. Walaupun tak terang-terang, ramai. Ya Allah Rabbi. Tanggungjawab kita banyak lagi. Yang terakhir, kenapa solat 5 waktu sahaja? Kita sedia maklum, asal sembahyang jadi 50. Maka tinggal 5. Hikmah ditentukan 5 waktu ialah pengukuh bumi. Ialah tu potong, gantikan terdapat 5 bukit. Terdapat 5 bukit yang diambil untuk membina Kaabah. Dalam satu riwayat disebutkan Kaabah ini dibina daripada 5 bukit utama di dunia ini. Maka Kaabah ini untuk bagi sebagai pengukuh bumi. Lepas tu sekarang ni bila mana keadaan di Mekah tak ramai yang tawaf, bahaya sebenarnya. Agak merisaukan sedikit. Kenapa? Bila tempat paksi bumi tak ditawaf, maka tarikan graviti dia akan semakin kurang. Maka macam-macam petanda boleh berlaku ni. Dan itu juga mungkinlah petanda kiamat lah kata para ulama. Moga-moga waktu sebut sekejap insya-Allah. Coronavirus ni moga-moga insya-Allah penziarah Nabi pun semakin kurang. Yang di Baitullahil Haram pun semakin kurang. Maka tarikan graviti semakin kurang. Sebab apa? Tidak ada yang mendekati pengukuh bumi. Kaabah tu dia pengukuh bumi. Maka Allah jadikan maka solat 5 waktu merupakan pengukuh agama kita ni. Sembahyang bilah hidup bilah berapa lama pun, tapi kalau tak sembahyang tidak ada gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, tidak. Kalau tak sembahyang apa tu tajuk apa? Sepohon kayu kan. Jadi kenapa 5 waktu saja sembahyang? Seumpama macam Kaabah yang dibina daripada 5 bukit untuk pengukuh bumi. Maka 5 waktu sebagai pengukuh agama. Kita ni menuntut ilmu, jaga sembahyang bagi awal insya-Allah. Yang mampu jaga sembahyang awal insya-Allah dia akan mampu jaga agama dia. Banyak lagi kenapa 5? 5 ini disebut sebagai di antaranya 5 nama Nabi. Maka sebab itulah solat pun ada 5 waktu. Nabi kita 5 nama, 5 huruf. Mim, ha, mim, dal. Kan? Tapi kalau dia ada syaddah, mim jadi satu je lah. Asalnya mim ada 2. Sebab tu Allah Ta'ala buat sembahyang pun tinggal 5 sebab nama Nabi kita hurufnya 5. Dia banyak lagi lah sejarah-sejarahnya. Kerana 5 ni ada khutub, ada autat, ada audal, semua cerita tentang rahsia-rahsia solat. Jadi Allah Subhanahu wa taala alam, kita berhenti rehat dulu insya-Allah. Berapa minit? 10 minit. Ke sebelah lah masuk insya-Allah. Wallahu a'lam.